Okay, Liza boleh maju dulu kat situ PDF. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai ayat 31. Jadi Ustaz boleh teruskan Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Ayat 21 kita dah lalui tentang arahan gesaan dari Allah kepada orang beriman, jangan menturuti jejak langkah syaitan yang yang menyuruh untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, fahsyak dan mungkar. So, untuk mengelakkan dari perbuatan keji dan mungkar, kita perlu revisited ataupun kita perlu memperbaiki, gandakan usaha untuk memperbaiki salat. Dan kalau bukan kerana rahmat dan kelebihan dari Allah, kita tak akan menjadi hamba Allah yang benar-benar bersih. Ma zaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya kita tak akan menjadi suci dan bersih. Dan Allah lah yang menyucikan hidup kita. Wallahu sami'un alim, dan Allah dengar dan Allah Maha tahu. Kemudian ayat 22 adalah tentang peristiwa tentang Abu Bakar. Tentang Abu Bakar. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Apa berlaku pada Abu Bakar? Allah menegur Abu Bakar dalam ayat ini menggunakan kalimah ya'tali. Ya'tali. Alau, alif, lam waw yang bermaksud bersumpah. Lam waw alif, liwa, yang bermaksud bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Ya'tali itu dia bersumpah tak nak buat. Wala ya'tali, bersumpah tak nak buat. So Abu Bakar dia dah bersumpah untuk tidak menolong seseorang. Apa kisahnya? Sebelum kita tengok kisahnya ni, kita kena tahu juga Abu Bakar ni orang ni macam mana. Abu Bakar ni orang ni macam mana. Dan apa impak yang dia terima, kesan daripada peristiwa ifki ni. Kesan dari peristiwa ifki ni. So, siapa yang kena tuduh? Aisyah. Aisyah ni siapa? Anak dia. So, bila anak dia dituduh berzina, dia sangat sedih.
Dia sangat sedih. Dan dia pula dalam kalangan sahabat yang paling tinggi iman dia. Sebab kalau dia tidak beriman, dia tak kisah sangat sama ada anak dia berzina atau tak. Kerana beriman itulah maka kesan pada Abu Bakar sangat tinggi. Dan anak sendiri ikut dituduh macam tu. Tambahan pula Aisyah tu bukan orang biasa tetapi isteri Nabi. Dah tentu Aisyah amat-amat disayangi dan dihormati. Jadi begitulah kesan yang kena pada Abu Bakar. Dan dia pula seorang kaya yang sangat pemurah. Yang sangat pemurah. So, kerana itu, dalam ayat ini, Allah nyatakan beliau seorang yang mempunyai kelebihan dan keluasan. Kan? Ayyutu ulil qurba wal masakin. Atau ulul fadli minkum wassa'ah. Dia mempunyai kelebihan dan keluasan. Ulul fadli, kelebihan, wassa'ah, dan keluasan. Siapa yang panggil dia macam ini? Allah panggil Abu Bakar dengan sifat yang menonjol dalam diri dia. Janganlah orang yang ada kelebihan dan keluasan, kelapangan hidup dalam kalangan kamu bersumpah tak nak beri bantuan. Allah boleh saja tujukan ayat ni, terus sebut nama Abu Bakar. Wala ya'tali Abu Bakar ayyutu ulil qurba. Boleh sebut terus nama. Tapi Allah nyatakan dua sifat utama yang ada pada Abu Bakar. Dia ada kelebihan, dia ada kelapangan hidup. Dan semua itu Allah kata kekayaan yang Allah telah beri kepadanya. Dan bila sebut keluasan, dia bukan semestinya luas bidang tanah. Keluasan juga boleh merangkumi apa? Kelebihan-kelebihan yang ada pada dia, pada Abu Bakar. Kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Keluasan dari sudut ilmu, keluasan kesabaran, keluasan hati yang baik, dan banyak lagi. Tadi ulul fadli kelebihan, dia lebih berbanding yang lain. Dan wasa'ah, keluasan hati. Dan banyak kali sebenarnya beliau dipuji dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Kan, siapa yang disebut sebagai orang kedua ketika Nabi berhijrah? Surah Taubah ayat 40. Dia disebut sebagai orang kedua selepas Nabi. So beliau juga telah beri isyarat akan baginda telah memberi isyarat bahawa Abu Bakar menjadi khalifah selepas ketiadaan Nabi. Isyaratnya bagaimana? Waktu Nabi dah mula sakit dan tak boleh mengimami jemaah, maka baginda surah Abu Bakar untuk ganti tempat baginda. Kenapa tak surah yang lain? Dia orang kedua beriman kot. Selepas Nabi, selepas Khadijah. So, orang yang semacam ini, bayangkan orang semacam ini bersumpah tak nak bantu. Berapa teruk emotional damage yang dia terima. Orang kutuk Nabi yang macam-macam sebelum ni. Dia tampil mempertahankan Nabi. Tapi by the time anak dia kena, dan yang kutuk anak dia pula ialah orang yang selalu dia bantu, di situ hentaman dahsyat pada Abu Bakar.
Dan kita kena belajar sesuatu dekat sini. Kita selalu bantu orang. Tapi bersedialah bahawa tak semua orang yang kita bantu akan mengingati kulit. Boleh jadi bila dia dah jadi kacang, dia lupakan kulit tu. Dan beware, apa sahaja perkataan kita selepas dari itu, kita tak suka, kita tak puas hati, kita ungkit, akan mengakibatkan usaha kita, bantuan kita selama ini, pahalanya menjadi debu. Yang kita takut. Belajarlah dari Abu Bakar ni. Allah tegur Abu Bakar, jangan begitu. Kita juga bantu orang. Abu Bakar bantu orang. Kita juga bantu orang. Tapi kita tidak secara langsung menerima teguran dari Allah. Mengingatkan pada kita. Jangan ungkit pemberian kita. Dan dalam kes ini Abu Bakar disakiti. Lantas dia bersumpah, dah aku tak nak bantu lagi. Dan lihat bagaimana Allah tegur Abu Bakar. Ada orang yang diberi kelebihan, diberi keluasan, bersumpah tak nak bantu. Janganlah begitu. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Malah Allah mention, Allah terus mention, siapa yang dia tak nak bantu ni? Kan rasa benanah hati ni, rasa amat marah hati Abu Bakar pada mereka ni. Kan kalau anak kita telah dituduh sedemikian rupa, dah tentu kita juga akan marah. So ada 3 jenis. Boleh jadi orang yang sama, tapi 3 kualiti yang Allah sebut tentang orang yang Abu Bakar tak nak bantu ni. Kenapa sebut 3 kualiti? Sebab kualiti yang disebut ni bukan kualiti yang ringan. Kualiti yang besar dan berat. Weightage ini Allah datangkan dalam ayat ni supaya Abu Bakar muhasabah. Aku bagi engkau 2 kelebihan, tapi pada orang ini ada 3 kualiti yang kau kena timbang tara. Apa dia? Pertama, dia kaum kerabat. Kaum kerabat. Dalam surah Isra, apa yang Allah sebut tentang kaum kerabat? Wa atizal qurba haqqahu. Abu Bakar orang yang hatinya sangat lembut berhadapan dengan Quran. So bila dapat teguran dari Quran, dia cepat sedar. Allah datangkan ulil qurba dulu. Kemudian dia bukan sekadar ulil qurba. Dia masakin. Dia golongan-golongan yang stuck. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia tak boleh usaha sendiri. Dia miskin. Dia stuck. Plus, dia ni muhajirin. Maksudnya orang ini telah berjasa terhadap agama. Dia bukan orang lain. Dia sama-sama berhijrah dengan kau daripada Mekah. Dia juga orang yang ditindas waktu di Mekah. Walaupun disebut tiga kategori, dia merujuk kepada orang yang sama, yang mempunyai ketiga-tiga sifat ini. Dan di sisi Allah, walaupun orang tu telah buat sesuatu yang tak baik terhadap Aisyah, terhadap Abu Bakar, Allah tetap iktiraf dia sebagai muhajirin.
Apa yang dia buat pada isteri Nabi ni besar. Apa yang dia buat pada anak Abu Bakar ni besar. Tapi Allah tetap sebut nama dia sebagai, ciri dia sebagai muhajirin. Sebab itu adalah satu kriteria yang sangat tinggi. Maka Allah ingatkan pada Abu Bakar supaya terbuka hati memaafkan orang tu. Siapa yang Allah sebut ni? Mistah. Mistah ni sepupu Abu Bakar. Sepupu dia. Dia miskin dan dia juga ahli Badar. Muhajirin dari Mekah, dia juga ahli Badar. So walaupun Mistah ni seorang Muslim, dia bukan munafik, dia Muslim betul, Muslim beriman. Tetapi dia ada terlibat bercakap tentang tuduhan ini dan menyampaikan, memperbesarkan perkara ni. Sampaikan pula pada orang lain. Dah tentu Abu Bakar marah dengan perbuatan itu. Kerana sampai menyampai inilah yang menyebabkan suatu perkara itu jadi besar. Maka kerana itu, kerana turun ayat 11 hingga 21, 11 sampai 21 ayat sebelum ni, maka Abu Bakar buat keputusan untuk tidak bantu Mistah lagi. So Abu Bakar tak salah. Dia ada hak untuk marah kan? Tapi cuba tengok. Walaupun Abu Bakar marah, beliau tidaklah membuat perancangan nak cederakan Mistah. Oh, kalau kita dah bergaduh dah, tumbuk dah. Kau buat cerita pasal anak aku. Abu Bakar cuma sekat, tak nak bantu. Kan? Benda tu, kalau ikut logik, benda paling ringan tindakan yang dia boleh buat. Sama ni dia bantu, sekarang okey aku stop bantuan. Dan kalaupun Abu Bakar jumpa dengan Nabi, Nabi faham perkara ni. Dia marah, hati dia lembut, dan dia stop bantuan, tak nak bantu Mistah. Tapi lihat bagaimana Allah tegur Abu Bakar, jangan bersumpah untuk tak bantu orang lain. Tambahan pula Mistah telah bertaubat dan telah menerima hudud had 80 kali. Allah nak kita pandang bernilai taubat seseorang tu. Allah nak kita pandang bernilai taubat seseorang tu. Lalu tindakan yang Abu Bakar perlu buat apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Afu, ya'fu tu afuun, maksudnya maafkan tanpa hukuman. Afu, maaf tanpa hukum. Dan kalau lihat tindakan Abu Bakar sebelum ni, dia tak hukum. Dia cuma tak nak tolong je. Tak nak tolong bukan hukuman. Bukan hukuman sebenar. Tapi tindakan itu pun tak layak untuk Abu Bakar. Sebab ketinggian budi Abu Bakar. Maka Allah beri isyarat bahawa dengan tidak membantu pun sudah dikira satu hukuman. Afu juga bermaksud maafkan dan lupakan. Allah tak kata maafkanlah dia, tak. Maafkan dan lupakan apa dia buat. Wah, benda macam ni kan susah kan, Kak Liza kan? Kan, Kak Syida kan? Maafkan, lupakan, maaf boleh Ustaz. Tang lupa tu,
Dia pantang tersenggol sikit. Ada perkara yang kadang dia mengimbau, throwback. Abang jangan macam-macam bang. Abang lupa dulu apa abang buat. Wow. Abang lupa dulu. Ya, nak lupa tu susah. Tapi arahan dari Allah, wal ya'fu, maaf dan lupakan. Maaf dan lupakan. Kita sering berdoa macam ni sewaktu duduk antara dua sujud. Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'fu tu kita minta Allah ampunkan dosa kita dan Allah hapuskan dari buku. So kita hari-hari minta Allah buat begitu pada kita, maka kita kena usahakan perkara yang sama, arahan yang sama, untuk kita maafkan dan lupakan kesalahan orang. Yes, kalau masih ingat tu, dia tak menepatilah. Belum menepati. Kita buat certain part lagi. Benda ni perlu latihan lah, perlu latihan. Sekarang umur masih muda, darah masih muda. Ingatan masih kuat. Moga-moga nanti kita beransur tua, ingatan tu sudah lemah, kita lupakan dah kesalahan orang pada kita. Kita berharap macam itulah. Towards the end our life, kita dah tak kisah dah. Itu kisah lama lah tu. Itu luka-luka kecil. Tu tak mau ingat lah. Kau buat salah apa, aku tak mau tahu. Yang penting aku dah maafkan. Kan itu lebih harmoni. Kan dah tua tu bukan sekadar lupa kesalahan dia, muka dia pun tak kenal. Awak siapa? Awak kenapa ni? Awak ngandung ke? Ni berapa lagi bila nak due? 4 bulan. Oh, okeylah. Saya doakan awak sejahtera lah. Rupanya kita sedang bercakap dengan anak kita. Demensia. Awak tak ada keluarga lain ke? Berdua je, berdua. Awak dengan siapa? Dengan bapak. Okeylah. Kita tengah tunggu turn nak check doktor kan. Demensia pula. Lupa. So afu dia dia adalah, dia bukan benda mudah. Dia bukan benda mudah nak buat. Sebab tu Allah sebut, Allah letak sebagai penanda aras. Ada target yang kita kena capai. Ada target, dan ini target yang kita perlu capai. Dan dia ada peringkat-peringkat. Sebab ada peringkat kita telah lalui, untuk memaafkan tu pun susah. Untuk menahan marah sebelum memaafkan pun susah. Ada peringkat tu. Dan kita dah lalui. Sekadar nak menahan rasa marah tu, okey, kita sudah boleh kontrol. Dan selepas menahan perasaan marah untuk memaafkan, okey, kita sedang belajar dan sudah boleh kontrol. Peringkat seterusnya bukan sekadar memaafkan, melupakan. Melupakan. Sebab start daripada awal tu, perasaan marah tu, dia akan mengganggu hubungan kita dengan hubungan manusia lain. Dan kerana marah, kerana perasaan tak selesa tu, hubungan selepas tu dia tak akan sama seperti dulu. Maka selepas wal ya'fu, Allah sebut wal yasfahu. Yasfah, isfah, lupakan. Isfah ni lupakan. Kalimah asal, maksud asal kalimah ni isfah ialah safhun. Safhun apa? Safhun. Pernah dengar perkataan mushaf? Mushaf.
mushaf Quran, lembaran-lembaran. So, wal yasfahu maksudnya tukar muka surat. Tukar muka surat. So, bila kita sedang baca, kita selak muka surat lain. Tu mushaf tu. Tu buku tu kita panggil mushaf kerana dia boleh diselak-selak. So, bila kita tukar muka surat yang lain, kita dah tak lihat dah muka surat sebelum ni. Allah sebut, wal yasfahu. Buka buku baru. Allah suruh kita lupakan terus kesalahan yang telah dilakukan, jangan diingat-ingat. Tapi dia datang juga kan? Dia datang. Yang bawa datang tu siapa? Syaitan. Yang bawa datang tu syaitan. Suatu ingat datang, ucapkanlah auzubillah. Dan Allah nak kita lupakan seolah-olah orang tu tak pernah melakukan kesalahan itu. Dan ini sangat sukar. Tapi Allah suruh kita buat. Ini standard yang Allah letak untuk kita. Allah tak letak standard ni pada Iblis. Iblis tak mampu nak buat. Sampai sekarang dia masih berdendam dengan Adam. Sampai sekarang dia masih berdendam dengan Adam. Dan dia sekarang tengah tuju pada anak cucu Adam. Iblis tak ada konsep wal ya'fu wal yasfahu ni. So kalau kita gagal capai yang ini, kita dengan iblis itu tak jauh beza. Kan? Kita dengan iblis tak jauh beza. Wal ya'fu wal yasfahu. Kalau dia repeat same mistake, sama. Terus maafkan, lupakan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan, lupakan. Sebab dia belum matang. Sampai satu masa dia akan matang. Dan Allah beri isyarat dalam ayat ni, biasanya orang yang rapat dengan kita lah yang mampu sakiti hati kita dengan lebih dalam. Perbuatan orang yang rapat dengan kita lah yang selalunya lebih menyakitkan hati. Dan oleh itu, kerana mereka rapat, kerana ada hubungan itulah, kita perlu lupakan. Kerana hubungan kita dengan mereka akan terganggu. Allah tak nak hubungan tu terganggu. Utamakan hubungan berbanding emosi kita. Malah kita dah tak boleh buang dia sepupu, adik-beradik. Kita tak boleh buang dia. Gitu. Waktu marah tu, ucaplah auzubillah. Sebab yang mengipas kita untuk menjadi semakin panas dan semakin marah ialah syaitan. Dan Allah beri ingatan yang lebih besar. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Engkau tak suka ke Allah ampunkan kau? Memaafkan dan melupakan perbuatan salah dari keluarga sendiri sangat berat. Sebab tu Allah beri insentif besar. Dengan kita memaafkan mereka, Allah akan maafkan kita. So Allah tanya, kalau kau tak boleh nak buat ya'fu wal yasfahu tu, kau tak suka ke engkau diampunkan Allah? Allah bagi tahu siapa yang sanggup untuk maafkan dan lupakan, maka Allah akan maafkan dia. So adakah kita tidak suka kalau Allah ampunkan dosa kita? Maka kena bayangkan pada waktu itu, adakah kemarahan kita lebih besar berbanding keinginan kita kepada pengampunan dari Allah?
Tapi cara kita argue lain. Cara kita argue lain. Kita argue macam ni. Bukan tak nak maafkan dia. Dia yang buat dulu. Kita selalu argument kita, dia buat dulu. Dia lah kena minta maaf. Ayat ni Allah tak kata siapa buat dulu dia minta maaf dulu. Tak. Tak ada bentuk SOP macam tu. Siapa buat salah dia kena minta maaf. Tak. Yang teraniaya siapa? Abu Bakar. Dia cuma kata aku tak nak tolong dah. Tapi sekarang Allah arahkan pada Abu Bakar apa? Ampunkan dia. Maafkan dia. Abu Bakar boleh argue. Dia buat dulu. Aku duduk kat rumah anak aku elok dia pergi kacau. Kan? Maka selepas ayat ni dibacakan, Abu Bakar dengan rela hati memaafkan dan melupakan kesalahan. Dan beliau terus bantu Mistah malah lebih banyak dari sebelumnya. Kita macam tu ke? Dengar ayat Quran yang mengkritik perbuatan kita, terus berubah. Malah digandakan pula, lebih banyak dari sebelum ni. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan, bukan Abu Bakar saja yang bersumpah begitu. Ada sahabat lain juga bersumpah, tak nak bantu lagi mereka yang menyebarkan fitnah. Dan mereka juga telah membatalkan sumpah mereka. Tuan-puan, kalau kita bersumpah dan kita batalkan sumpah, kita kena puasa tahu 3 hari. Kafarah sumpah 3 hari. So, dia bukan sekadar kena puasa 3 hari. Tapi kena bantu orang tu dan gandakan sebelum ni. So, kita kena, kita selalu fikir kalau kita minta maaf dulu, nanti dia rasa perbuatan dia pada kita tak salah. Kita kena fikir begini pula. Kita perlu selalu fikir kalau kita minta maaf dulu, Allah akan maafkan kesalahan kita. Kita masuk syurga dan dia tak nak minta maaf, tak sedar perbuatan dia, dia masuk neraka. Biar dia. Simple. Kan? Simple. Biarlah dia tak rasa perbuatan dia pada kita salah. Biar. Dan kita minta maaf dulu. Wal ya'fu wal yasfahu ni tak perlu bagi tahu dia, adalah aku maafkan kau lah. Dah tak perlu. Dia cuma maafkan dan lupakan. Kalau dia rasa dia rasa bertanggungjawab, dia minta maaf. Kalau tak apa. Itu. Dan perkara ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah terbukti beriman dan imannya sudah tinggi. Dan hanya orang yang tinggi imannya diperlukan untuk percaya pada janji Allah. Apa janji Allah? Ayyaghfirallahu lakum. Kalau kes mahkamah, minta maaf pula yang jadi pesalah. Maka Allah ajar dalam ayat ni bahawa jika seseorang itu sanggup memaafkan orang lain, maka Allah akan terlebih dahulu sanggup untuk memaafkan dosa dia. Ulama khilaf sama ada mereka yang membatalkan sumpah ni dikenakan kafarah atau tak. Ada yang kata dikenakan kifarah. Ada satu pihak lagi yang kata tak perlu kerana kerana
penukaran sumpah itu sendiri sudah dikira sebagai kifarah. Wallahu a'lam, diorang dikenakan ke tak disebut pula. Tapi ulama khilaf tentang perkara itu. Dan Allah tutup ayat ini dengan Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah ingatkan sifat dia yang Maha Pengampun di hujung ayat. Dan ini sepatutnya menjadi ingatan kepada kita yang memerlukan sifat Allah yang ini. Kerana kita tahu kita pun banyak dosa. Start daripada kita baca ayat 11 tu macam semua kena pada kita. Dan kalau Abu Bakar yang tentu banyak pahala dan kurang dosa pun mengharapkan pengampunan dari Allah, kalau kita tak harapkan benda yang sama, kita lebih hebat dari Abu Bakar. So, bear in mind, jangan pula kita sangka yang ayat ni hanya untuk Abu Bakar, kerana bahasa yang digunakan adalah bersifat umum. Ulul fadli ni kita semua dikurniakan kelebihan. Allah berikan kelebihan yang spesifik untuk kita. Kita semua ada kelebihan. Kita semua ada kelapangan. Dan Allah yang beri itu. Maka kita haruslah ambil pengajaran dari ayat ini dan gunakannya. So, maafkanlah orang lain yang melakukan kesalahan pada kita. Apa kesalahan yang Miftah buat? Sebarkan aib. Sebarkan aib. Dan itu kesalahan besar. Kalau setakat jiran kita terambil buah mangga tanpa minta izin, alah, itu kecil lah tu, kecil. Setakat dia sidai baju dekat pagar rumah kita, itu kecil sangat lah tu. Tolak ansur lah sikit. Dia sampai saman menyaman. Kan ada kes tu dulu, sampai saman menyaman bawa ke mahkamah. Sebab jiran dia buat tembok kat sebelah rumah. Maafkan sudahlah. So, kalau kita tidak maafkan dia, maka kita ada risiko kena berurusan dengan orang tu dekat mahsyar. Buat apa? Janganlah. Okey. So, kita kena berurusan dengan orang tu dekat mahsyar. Dan apa risikonya? Lambatlah masuk syurga. Lambat. So nanti serabut pula kat sana nak bicara itu, nak buat transfer pahala, susah. Maka maafkan je. Patut Allah balas dengan ampunkan dosa kita. Settle kat dunia. Ini masing-masing confident. Aku tunggu kat mahsyar. Confident. Yang kau merangkak cari aku kat mahsyar nanti. Yang dekat dunia kalau boleh settle lah. Settle awal. Saat di sana nanti kita tak tahu untung nasib kita. Dengan kesalahan kita lagi, dengan kita punya kebincangan lagi, dengan orang lain nak nuntut dari kita, kita nak nuntut dari orang lain. Settle awal. Itu yang kita doa selalu. Apa kita doa? Allahumma innaka bukan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku dengan cara hisab yang mudah. Macam mana Allah nak hisab dengan mudah kalau kita susahkan diri? So kita mudahkanlah urusan-urusan tu. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisab kami dengan cara yang mudah. Kita mudahkan dari awal. Maafkan orang berhutang bayar tak bayar lantak engkau lah. Yang penting aku dah halalkan. Engkau wajib bayar, aku dah halalkan. Kau tak bayar, kau jawab dengan Tuhan. Itu. So mudahkan saja. Nanti kita serabut dekat mahsyar.
Kita orang beriman sebab kita nak redha Tuhan. Dengan redha Tuhan boleh dapat masuk syurga. Bayangkan, okey, masuk syurga tapi wait. Kenapa? Kau kan nak nuntut dengan orang lain. Menyesal itu jam. Patutnya kita boleh masuk syurga 500 tahun awal, 1000 tahun awal. Terpaksa nunggu pula. Giliran orang tu pula tak sampai-sampai. Rugi. Kalau setakat kita punya dispute hanya kerana dia buka aib aku dekat dunia, dia cerita gini. Lepas tu hanya kerana itu kita nak tuntut, terbazir masa 500 tahun menanti sebelum masuk syurga. Rugi sangat. Tak berbaloi. Ya, tak berbaloi. Itu. So, dengan poin-poin yang macam tu, sepatutnya memberikan kita lebih motivasi. Aku kena maafkan, selesaikan dekat dunia. Aku kena maafkan, selesaikan dekat dunia. 8 tahu 8. Boleh? Mari. Yang nombor 2 demam. Jadi kena bawa lah ke office. So bila demam, kenalah makan ubat. Kena. Okey. So ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik, muhsanat ditranslate sebagai wanita yang baik, yang lengah, disebut yang lengah. Oh tak. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan atau ghafilat, lagi yang beriman wal mukminat. Okey, ada 3 ciri wanita dekat sini. 3 ciri wanita. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Tuan-puan, perkataan muhsanat kita translate sebagai wanita yang bermaruah. Wanita bermaruah. Muhsanat dia berasal daripada perkataan hisan. Hisan ni kubu. So wanita-wanita yang terpelihara dalam kubu. Siapa yang memelihara dia? Wali-wali dia lah, bapa dia. Bapa, atuk, saudara lelaki. So tugas wali ialah memastikan kehormatan wanita terpelihara dan maruahnya terjaga. Kemudian walaupun disebut muhsanat, ada alif ta merujuk kepada wanita, tetapi boleh juga dikiaskan kepada lelaki. So, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau menuduh lelaki-lelaki yang baik. Al-ghafilat. Ghafil apa ghafil? Ghafil ni lalai. Lalai. So, dalam Quran, lalai ni adalah sifat yang tak baik. Tapi di sini, ghafilat dijadikan pujian. So, apa maksud lalai? Dia tak ambil tahu pasal gosip itu, gosip ni tak tahu menahu langsung. Kan Aisyah, dia langsung tak tahu
tuduhan dia sehinggalah sebulan kemudian baru dia dapat maklumat. Satu Madinah dah bising, dah kecoh. Tu tak ambil pot. Tu ghafilat. Dia duduk kat rumah, dia tak jumpa dengan orang lain. Sekarang kita, anak kita buat juga macam ni. Kita yang sibuk risau. Kau bersosial lah sikit bang. Kau nak duduk kat rumah, dia terperap. Kan nanti bila dah bersosial, maruah dia terganggu, kita juga pening. Kan? Kita akhirnya jadi mak bapak yang pening. Kita nak anak kita macam mana ni? Nak maruah dia terjaga, terpelihara, dia duduk kat rumah je, atau memang kita suka dia berpeleseran keluar-keluar ke sana kemari, bersosial, atau macam mana? Dia duduk kat rumah pun kita pening, dia keluar pun kita pening. Habis mak nak macam mana ni mak? Saya pening lah dengan mak. Saya keluar pun mak bising, saya kat rumah pun mak bising. So, mak nak saya kat mana? Kan? Dan maksud ghafilat yang lain adalah mereka yang dituduh itu tidak tahu pun tentang perlakuan zina. Mereka tak tahu pun, mereka tak biasa melakukannya. Tidak pernah terfikir untuk lakukan macam tu dan tak tahu bagaimana cara. Tak selalunya tuduhan macam tu lah. Dia tuduh kita benda yang tak berasas. Tu ghafilat. Tuduhan tu tak berasas. So orang-orang baik, dia mana tahu buat macam ni. Nak menipu pun dia kekok. Dan mukminat beriman. Sebab untuk tuduh orang beriman ni, dia kena 4 saksi. Ayat ini juga secara tak langsung ajar kita supaya mengukuhkan ilmu dalam surah Hujurat, bersangka baik kepada orang beriman. Kalau dengan orang beriman pun kita bersangka baik, bayangkan kepada ummahatul mukminin, ibu kepada seluruh orang beriman. Maka DP level untuk bersangka baik itu lebih tinggi. Dan apa kejadian kepada mereka yang menuduh muhsanat, ghafilat, mukminat ni? Lu'inu, dilaknat. Hukuman yang dikenakan kepada mereka yang membuat tuduhan palsu adalah mendapat laknat Allah. Okey, laknat tu apa? Jauh daripada rahmat Allah lah. Laknat maksudnya tiada peluang untuk dapat rahmat. Jauh dari rahmat. Allah tarik rahmat dia. Dan ini adalah ancaman yang sangat besar. Tapi orang Melayu kita, dia suka guna perkataan laknat-laknat ni. Malah dia jadi buah mulut. Suka pula mendoakan orang lain. Biar kau kena laknat. Ui. Laknatullah, laknatullah. Sedangkan orang yang kena laknat ialah mereka yang tuduh orang lain. Dia merosakkan kredibiliti orang, ditutup pula serangan peribadi dia tu dengan moga engkau kena laknat Tuhan. Dia tak sedar dia kena laknat tu. Dia suka buka aib orang. Dia tuduh orang sana sini. Dan dia tutup dia punya maklumat tu dengan moga dia ni dilaknat. Kita suka sebut pada Zainis kan.
melaknat Zainis. Dan dekat akhirat nanti, dia bukan sekadar, laknat tu bukan sekadar ke akhirat. Start dari dunia. Lu'inu fid dunya. Dilaknat di dunia. Dan dekat akhirat nanti mereka dikenakan azab azim yang amat besar. Dan itulah masalah, itulah risiko dan kesan membabitkan hanya satu anggota daripada seluruh anggota tubuh badan kita, iaitu mulut. Kerana mulut, Allah turunkan 11 ayat untuk memahamkan orang beriman. So, kesan dari mulut ni besar tak? Besar. Kesan dari mulut ni besar. Allah tutup dengan azabun azim. Azabun azim. Okay, next. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. So, tadi laknat di dunia dan dekat akhirat dapat azab yang besar. So, Allah teruskan dengan balasan azab akhirat tu bagaimana? Balasan azab akhirat tu bagaimana? Yauma tashhadu alaihim. Hari di mana menjadi saksi ke atas mereka. Alsinatuhum, lidah mereka. Wa aidihim, dan tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka. Okay, cuba kira lidah, tangan dan kaki. Berapa semua tu? 3. Memang kita ada 3 je. 1 5. lidah, 1 tangan, 1 kaki. 5 Ustaz. 5. Okey. Kan ke akhirat nanti kita akan bukan dituduh. Kita akan dinyatakan apa bentuk, dinyatakan apa bentuk kesalahan-kesalahan kita. Kita akan didakwa. So, siapa yang dakwa? Siapa yang mendakwa kita? Kalau dekat dunia, sebarang tuduhan, kita perlu bawakan 4 saksi. Sebarang tuduhan, kita akan datangkan 4 saksi. Dan dekat akhirat nanti, perlu ke Allah bawa 4 saksi? Allah buat peraturan, dia perlu bawa juga 4 saksi. Mana 4 saksinya? 2 tangan, 2 kaki. Dakwaan tu dibuat oleh lidah kita. Lidah kita buat dakwaan, tangan kita jadi saksi, kaki kita jadi saksi. Allah datangkan 4 saksi. Diri kita sendiri menjadi saksi. Wow. Kita akan tubuh badan kita akan memberontak ke atas kita. Kalau dalam surah Yasin ada disebut yang mulut mereka akan ditutup. Tapi di sini sebaliknya, lidah mereka akan bercakap dan jadi saksi. So, macam mana tu?
Dalam surah Yasin kata mulut ditutup. Yang dekat sini lidah jadi saksi. Sebenarnya tak ada percanggahan. Kedua-duanya memberi maksud manusia tak ada kuasa terhadap lidah. Tiada lagi kuasa untuk mengawal percakapan. Kalau dekat dunia, ramai manusia yang menipu dan tak boleh ditutup mulut mereka. Tapi dekat akhirat, mereka sudah tiada kuasa terhadap fizikal. Di dunia Allah beri sedikit kuasa, itu pun tak terkawal. Tapi bayangkan nanti dekat akhirat. So, bima kanu ya'malun terhadap apa dahulu yang mereka rancang dan mereka jalankan. Sekarang ni Allah beri kekuasaan pada kita untuk mengawal lidah, tangan dan kaki. Yang lain Allah kawal, jantung, kan, pankreas, pundi kencing, buah pinggang, semua Allah kawal. Allah hanya bagi kawalan lidah, tangan dan kaki. Dan lidah, tangan dan kaki tak ada pilihan. Perlu taat pada Tuhan, perlu taat pada kita. Dan mereka tidak bersalah. Sebab mereka perlu taat pada Tuhan. Tapi di akhirat nanti mereka akan jadi saksi terhadap segala bentuk kesalahan kita. Ada sebuah hadis daripada Ibnu Abu Hatim. Anas Ibnu Malik mengatakan bahawa ketika kami berada di rumah Nabi, tiba-tiba baginda tertawa sehingga gigi serinya kelihatan. Kemudian baginda bersabda, tahukah kalian mengapa aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, kerana perdebatan seorang hamba kepada Tuhannya. Nabi gelak sebab dengar perdebatan antara seorang hamba kepada Tuhannya. Dia berkata, hamba tu berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau melindungi diriku dari kezaliman? Allah berfirman, aku tidak memperkenankan seorang saksi pun kecuali dari pihakku. Dan Allah berfirman, cukuplah hari ini engkau menjadi saksi terhadap dirimu dan juga para malaikat yang mulia-mulia. Maka dikuncilah mulutnya lalu dikatakan kepada seluruh anggota tubuh si hamba itu, berbicaralah kamu. Maka seluruh anggota tubuh si hamba itu membicarakan tentang soal amal perbuatannya. Kemudian Allah membiarkan orang itu, maksudnya mulutnya tidak dikunci, berbicara kembali. Maka si hamba itu berkata, cilaka korang, binasalah korang, padahal aku berjuang untuk korang. Nabi ketawa. Sebab orang tu mula-mula kata, engkau kan tak menzalimi, engkau kan tak zalim. Betul, Allah tak zalim. Allah tutup mulut orang tu, biarkan anggota dia bercakap. Selama ni anggota badannya tak boleh bercakap. Engkau nafikan mereka nak bercakap. Setelah mereka beri saksi, dia boleh bercakap, dia kutuk diri dia sendiri. Bukan aku selama ni berjuang untuk engkau. Ayat kita sama je tuan-puan. Dekat dunia ke dekat akhirat sama je. Bila ditanya kenapa tak belajar Quran? Kenapa tak mengaji? Kenapa tak sembahyang kat masjid? Ustaz, saya tak ada masa lah Ustaz. Saya terpaksa cari rezeki untuk anak-anak. Tapi bila tanya anak-anak, memang bapak korang beri tumpuan pada korang ke? Tak, bapak sibuk dengan hal dia je. Kau cari rezeki untuk siapa ni sebenarnya? Untuk diri sendiri. Halal haram pun disebat. Dia kata, padahal aku berjuang untuk kalian. So, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan pada hari itulah
yauma idzin, pada hari itulah, yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Allah akan memberi balasan yang setimpal menurut yang semestinya. Yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Allah akan sempurnakan balasan yang berhak kepada yang sepatutnya, yang berhak mereka dapat. Allah balas segala perbuatan manusia dengan penuh dan dengan adil. Kalimah din maksudnya pembalasan. Balasan itu sempurna dan tidak menzalimi. Tiada yang tidak dibalas. Allah akan memberi balasan yang setimpal. Allah tidak menzalimi dan takkan zalim. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan pada hari itu kita semua tahu bahawa Allah adalah yang benar dan jelas kebenarannya. Haqqul mubin, jelas kebenarannya. Dan pada hari itu tiada satu pun makhluk yang akan kata bahawa Allah tidak adil. Tak. So, dua ayat tentang kondisi azabun azim. Lidah dan tangan serta kaki akan jadi saksi dan semua orang akan dapat apa yang setimpal. Semua orang akan dapat apa yang setimpal. So, dia adalah refleksi kepada kalau kita bawa cerita orang lain, kita akan dibalas mengikut apa yang kita bawa, weightage yang kita bawa. Kemudian Allah beritahu pada isteri Nabi. Allah bagi tahu bahawa isteri-isteri Nabi adalah orang yang baik. Sebab itu mereka layak untuk jadi isteri baginda. Sebab itu tak patut mereka ni dituduh dengan tuduhan yang tak betul. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita yang keji adalah untuk lelaki yang keji. Ini adalah tabiat. Tabiat alam. Ditulis kat sini tabiat alam. Wanita yang memang buruk kelakuannya, dia akan tertarik kepada lelaki yang tabiatnya juga buruk. Mereka akan ada daya tarikan sesama sendiri. Selalu kita sebut apa? Law of attraction. Sebab tu mereka akan berpasangan. Hukum daya tarik menarik. Wal khabithuna lil khabithat, lelaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Dia macam kimia macam tu lah, ada chemistry. Ada daya tarikan. Ada daya tarikan. Sebab tak mungkin seorang yang baik sepanjang hidupnya boleh tiba-tiba menjadi penzina pula. Tak mungkin. Tak mungkin seorang suami atau seorang isteri atau seorang suami yang baik tidak perasan akan perbuatan pasangannya. So, yang keji dia akan cari juga, dia akan tertarik juga dengan sifat perempuan yang sama. Tapi Ustaz, ada juga isteri-isteri yang baik dapat suami yang out. Banyak je macam tu. Itu macam mana tu Ustaz? Entah, aku pun tak tahu. Jodoh lah kot. Ayat Quran sebut macam tu. Khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Boleh jadi berlakon waktu bercinta. Kan? Buat istikharah Ustaz. Iyalah istikharah kita tu betul ke waktu tu?
Istikharah umur 17 tahun, istikharah umur 20 tahun, sekarang dah 40 tahun. Waktu tu sembahyang kita betul ke? Ha, kan? Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Maka begitulah yang sepatutnya di mana wanita baik untuk lelaki yang baik. Tapi kalau kita tengok kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, keduanya tidak melakukan perkara keji Nabi, tapi isterinya sebaliknya. Fir'aun dengan Asia. Itu macam mana tu? Sana tu. Patutnya isteri dia baik. Suami dia Nabi. Atau Fir'aun tak layak mengawini Asia. Asia baik. Ceng-ceng. Isteri keduanya tidak beriman. Walaupun mereka tidak beriman, mereka tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti zina. Dan Allah akan halang perkara itu dari berlaku. Allah sebut khabith, khabith ni penzina. Bukan panas baran, kaki pukul, tak, penzina. Penzina. Kan lately dia ada istilah apa? Swinger, swinger. Pernah dengar tak swinger? Swinger ni swap. Aku dengan isteri kau dengan aku. Suka sama suka. Tukar. Atau swap, swinger. Ada dah dekat alam lain ni dah ada dah. Kat bandar-bandar besar ni dah ada. Swinger macam tu. So dia akan cari kelompok dan komuniti yang setuju. Yang konsen. Atau khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Dia takkan cari orang-orang yang tahu suami isteri itu macam mana. Yang tak setuju, tak, dia takkan cari itu. Dia akan cari komuniti dia. Kalau dekat Twitter, dia ada istilah apa? DS. DS. Terus sesekali kena cek juga, apa nama? Handset anak kita, dia ada tak akaun DS. Apa DS ni? Dark side. Dark side, akaun gelap. Kalau dia guna nama dia atau nama samaran dia, dia tak akan letak benda-benda yang merapu-merapu ni, tak. Tapi akaun DS dia, kat situlah dia nak melampiaskan nafsu dia. Hantar gambar itu dan gambar ini, itu DS. Kat Twitter. Dan bila Allah turunkan ayat ini, dia menolak tuhmahan keji Syiah terhadap Aisyah dan Hafsah. Syiah kata Aisyah dan Hafsah yang membunuh Nabi. Amat teruk kata-kata mereka. Seolah-olah mereka berkata Allah telah tersalah pilih memberikan isteri kepada baginda. Okey. Itu cara kita memandang literally ayat tu. Perempuan jahat untuk lelaki jahat untuk perempuan jahat. Kalau kita lihat pandangan Ibnu Abbas, dia kata ayat ini perlu dipandang macam ni. Perkataan keji
hanya layak diberikan kepada lelaki yang berwatak keji. Dan lelaki yang keji hanyalah layak menjadi bahan perbicaraan perkataan yang keji. Sebab al-khabithat wa tayyibat tu merujuk kepada bukan sahaja orang tetapi perkataan. Perkataan yang baik hanyalah layak ditujukan kepada lelaki yang baik. Dan lelaki yang baik hanya layak menjadi bahan perbicaraan perkataan yang baik-baik. So, khabithat dekat situ dia tak pandang sebagai, oh ini jantina perempuan. Tak. Tapi merujuk kepada perkataan. Wa tayyibat juga perkataan baik, khabithat adalah perkataan buruk. Menurut Ibn Abbas, oh ini tak ada kaitan dengan pasangan. Tetapi orang yang baik, dia akan keluar cerita-cerita yang baik je untuk dia. Dan selayaknya perkataan yang baik, cerita yang baik, ditujukan kepada orang yang memang perangainya baik. Dan kalau dia perompak, apa perkataan baik untuk dia? Macam itulah. Okey. Itu penafsiran kedua. Bentuk ketiga, kita boleh tengok ayat ni macam ni. Dia menjawab soalan kalau wanita baik bagi lelaki baik dan wanita keji bagi lelaki keji. Ini mungkin tidak terjadi dalam realiti. Sebab kita biasa lihat ada suami yang baik, isteri keji dan ada isteri yang baik tetapi suami pula yang keji. So macam mana tu? Maka ada yang kata ayat ni tak benar. Dia kata Quran salah. Maka ayat ini bukan hanya nak cerita realiti, tetapi nak bagi tahu kita yang kalau kita baik, kita haruslah mencari isteri yang baik untuk kita. Maka cara kita memilih perlu melalui sumber-sumber yang baik, bukan tangkap muat. Begitu juga wanita, jangan nampak desperate sangat nak kahwin. Mana ada je. Sebab tak. Tolong tapis. Tolong saring. Jangan terus kahwin je. Perlu ada usaha untuk kenal bakal suami. So, itu tanggungjawab wali. Perlu periksa bakal suami. Siasat. Tanya dulu dia benar orang baik ataupun tidak. Di penafsiran selanjutnya tu, apa nama? Wow, dia ada penafsiran panjang ni tentang ayat 26 ni. Tak apa, nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya kongsikan dia punya link. Yang baik hanya untuk yang baik. Surah An-Nur. Nanti kita baca sama-sama. Ayat 26. Ulaika mubarra'un mimma yaqulun. Mereka bersih. Mubarra'un, bara'a tu bersih. Mereka bersih dari apa yang dituduh oleh yang menuduh. Pembersihan kepada Aisyah dan juga Safwan. Ulaika mubarra'un mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan kerana ayat ini bentuk umum, ulaika, ayat ini juga membersihkan orang-orang lain di mana-mana zaman pun yang dituduh dengan tuduhan tidak benar. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Kalau ampunan tu kita faham tadi Allah nak mengampunkan, tapi bab rezeki. Kenapa Allah kata rizqun karim? Kalau dalam penafsiran ini dikata rezeki itu bermaksud syurga.
Itu macam cepat sangat kita nak translate rezeki itu kepada syurga. Rezeki juga boleh datang dalam bentuk apa? Maruah, kemuliaan. Kan hati yang tenang dibersihkan oleh Allah. Wa rizqun karim, dan direzekikan kemuliaan. Allah bersihkan dia kot. Maksudnya dia menjadi mulia, suci, datangnya dari Allah. Wow, itu dahsyat tu, wa rizqun karim. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Tu yang ayat dia Aisyah dibersihkan oleh Allah tu, mereka bebas daripada apa yang mereka cakapkan. Aisyah dan Safwan bebas, bersih daripada apa yang mereka katakan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bukan sahaja dia dibebaskan dari tuduhan, tetapi mereka dapat pengampunan dan maruah mereka dikembalikan. Dan itu adalah rezeki yang besar. Okey. Settle bab Aisyah. Sekarang masuk fasa yang seterusnya, undang-undang. Ingat lagi tak pembahagian surah Nur? Mula-mula undang-undang, mula-mula tentang tembok, kemudian apa yang orang munafik boleh buat terhadap orang beriman, kemudian cara nak mengatasinya. Kemudian undang-undang, ada 3 undang-undang. Dia lupa dah tu. Dah berapa minggu dah ni. Kena tengok yang mula-mula sekali. Kuliah pertama. Semua ada 8. 8 ke 10? Aku lupa dah. 10 bahagian. 10 bahagian. So, ini kita masuk bahagian yang ketiga. Ada 10 bahagian. Ni kita masuk bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ialah 3 undang-undang. Undang-undang pertama, nak melawat rumah orang, nak beraya. Ni kan tengah musim-musim raya ni, nak pergi rumah orang. Cara nak melawat rumah orang lain. Nampak macam kecil sangat ni kan. Nak melawat orang, rumah orang je kot. Takkan orang lain tak tahu cara nak melawat. Tu bezanya cerita hantu. Cerita hantu dekat Asia ni, dekat Malaysia, dengan cerita hantu dekat Barat. Cerita hantu dekat Malaysia ni, kalau kita lalu rumah-rumah kosong macam tu, kita akan simply masuk ke rumah dia. Tak tahu dah rumah tu kosong, kita tak masuk. Tapi cuba tengok cerita hantu kat Barat. Dia jumpa rumah, jalan kat hutan jumpa rumah. Hello. Wah. Kau hello dia boleh masuk rumah orang. Satu pula ada undang-undang. Jika kita tak ada undang-undang, kita ada kebarangkalian untuk transgress, melampau, masuk properti orang lain tanpa izin. Dia boleh je petang-petang kosong buka pintu. Hello, anybody home? Baru masuk, no. Hewa. Satu Allah ajar undang-undang macam ni supaya perkara-perkara buruk dapat dielakkan. Dan jika kita gagal buat benda ni, kebarangkalian untuk kita mendekati zina adalah tinggi. Kebarangkalian untuk kita
mendekati zina adalah tinggi. Zina macam mana, Ustaz? Rumah orang kau entah bini dia ada kat situ ke, anak dia ada kat situ ke, kau main menonong masuk dia macam tu. Kau nampak asalnya isteri dia bertudung litup kat luar, berhijab bagai, bila kau masuk macam tu menonong, kau nampak dia macam tu, dah terbayang-bayang pula. Itu bukan takrobu. Takrobu. So, undang-undang ni menyekat kepada perkara yang lebih besar. Lebih besar. Lebih tinggi. So, untuk yang pertama ni ada tiga. Ada tiga. So, walaupun rumah mak bapak sendiri yang kita ada kunci spare. Dia tak sebut pula rumah mak bapak. Allah kata umum, buyutan, mana-mana rumah. Tak kisah rumah mak bapak ke, rumah sendiri ke, dia perlu bagi salam. Kita masuk rumah kita tak bagi salam Tu musubian tu. Dok tunggu-tunggu. Nak merosak, memporak-porandakan rumah. Memporak-porandakan kita. Kita bagi salam. Kita bagi salam. So disebut buyutan. Walau mana-mana rumah. Buyutan tu mana-mana rumah. Dan di sinilah kita nampak halusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan sekadar datangkan undang-undang untuk hukum. Tetapi Allah ajar macam mana nak prevent benda tu dari awal. Dari awal. Salah satunya melalui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Dan bila disebut orang beriman, kerana ramai orang melihat benda ini sebagai ringan bagi salam masuk rumah, maka ada kalanya kita take for granted. Kita masuk ramai-ramai, atau anak kita balik dari main dekat padang, dia masuk menonong je. Kan? Tak, anak kita bukan orang lain, anak kita menonong dia masuk, apa kita buat? Dia tiba-tiba berlari masuk, pergi basuh kaki. Apa kita buat? Kita suruh dia keluar balik? Tak, alah, anak kita kecil lagi. Kita tidak menganggap benda ni sebagai perlu dan berat. Dia nak masuk rumah, dia kena bagi salam. Dan ini adalah arahan dari Allah kepada orang beriman. Ini menunjukkan nilai iman. Nilai iman. So, kalau anak kita berlari masuk tanpa bagi salam, kita suruh dia keluar balik. Keluar, sehingga mak dengar kau bagi salam, baru kau boleh masuk. Kalau rumah mak ayah tu lain kisahlah. Yang ini rumah orang lain. Kan dia tak buka pintu bagi salam 3 kali, atau beredar. So, dipenilai adalah Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan masuk rumah selain dari rumah kamu. Kalau rumah mak ayah, rumah saudara tu dikira rumah kita kan? Okeylah kot kena telefon. Kami dah sampai ni. Bagi salam tak dengar, tu lah rumah besar sangat. Meh sini turun, buka pintu. Itu mungkin termasuk buyutikum, rumah yang kita biasa. Buyutan nakirah, rumah yang kita tak biasa. Rumah orang, rumah jiran. Tapi kalau rumah jiran itu dah biasa, ya kok, kami datang ni, bawa kuih nak beraya. Melah. Di arahannya ialah jangan terus masuk. Jangan lakukannya walaupun kita nampak pintunya terbuka.
Buyutan, bukan rumah kita. Jangan buat seperti rumah sendiri. Dan ini digelar sebagai istizan. Hatta tasta'nisu wa tusallimu. Istizan. Istizan apa? Minta izin. Minta izin. Tujuannya supaya nak menjaga muhsanat tadi. Jaga maruah wanita yang ada dalam rumah. Jaga maruah wanita. Orang beriman tugasnya untuk menjaga maruah wanita. So, salah satu caranya bagi salam. Jangan terus masuk. Kita ada tanggungjawab yang besar. Jaga maruah seluruh wanita. Dia mungkin dia dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna. Kerana rumah kan muhsan, kubu, tempat yang selamat, selesa untuk mereka. So dalam kubu, mereka tak semestinya perlu tutup aurat. Dalam rumah sendiri kot. Satu kadang tuan-puan kena ajar anak lelaki. Ajar suami yang lelaki. Daripada anak lelaki itulah perlu diajar mata. Bila lalu rumah orang, jangan tengok tingkap. Boleh jadi tingkap transparan. Boleh nampak orang kat dalam. Kan kita lalu kat taman, jangan tengok tingkap rumah orang tu, jangan. So lalu kat taman, tengok apa? Pagar, atap dia, tiang. Mata kita ni perlu ditrain. Jangan terus tengok tingkap. Tengok tingkap akan nampak orang kat dalam. Dia dalam rumah dia. Dia tak tutup aurat dalam rumah. Kita ternampak aurat dia dari luar. Kita salah. Dia tak salah. Dia dalam rumah dia. Dia nak pakai baju kelawar ke, nak pakai macam Tarzan ke, itu dia. Dia dalam rumah dia, dia dalam muhsan dia. Yang salah kita yang nampak dari luar. Lepas tu kita tutup. Tengok tak tutup aurat. Cepat. Tengok kenapa? Kan? Sama juga pada suami, pada anak lelaki. Kan selalu anak lelaki ataupun suami yang terima tetamu. Yang terima tetamu. Tidak ada tak dia kata? Okey. Sebab bila bagi salam kan suara yang kuat. Suara yang kuat. Suami ataupun lelaki yang sambut tetamu, dia tak boleh terus buka. Apa khabar? Tak. Dia kena tengok dulu. Okey, siapa? Oh, Pak Cik ni datang. Dia kena announce. Supaya orang dalam rumah tahu siapa datang. Bersedia. Kalau perlu tudung periuk, tudung botol, tutup botol, apa yang ada dah. Bersedia. Dia kena announce siapa yang datang. Bukan senap-senap. Surprise! Surprise isteri baru nak buka baju. Surprise sangatlah engkau. Tak. Dia kena announce. Orang yang buka pintu, dia kena announce siapa yang datang. Sebut pasal pakai telekung. Ada saya baca cerita orang ni dia bersalin anak pertama. Kemudian dia pesan pada suami dia, bang, lagi 2 hari dah boleh check out dah. So, abang tolong bawa baju, saya nak baju yang sesuai untuk saya check out.
Tahap apa yang suami dia fikirkan, dia dah kemas-kemas baju semua, dia bawa. Baju color merah, kain color biru. Tudung tak bawa, yang ada terlekung. Dia keluar hospital bertelekung. Dia kata itulah pengalaman semua orang memandang dia keluar dari ward pakai telekung. Seronok betul, seronok. Soleha bini dia lepas melahirkan. Bertelekung ke mana-mana. Gitu. Dan lagi satu tuan-puan, kebiasaan kita, kalau kita nak ketuk pintu, kita ketuk kena angkat tangan kan? Angkat tangan, ketuk. Kalau kita tak angkat kanan, kita ketuk dekat bawah, bunyi tak? Bunyi, tapi kenapa kena angkat tangan? Kan? Apa tujuan ketuk pintu tu kena angkat tangan? Ketuk dekat bawah tak boleh? Itu bezanya. Apa nama? Adat dan kebiasaan. Biasanya nak masuk rumah orang, kalau dulu diorang ketuk batu. Ialah kemah kan tak boleh diketuk. Orang Arab ni dia ketuk batu tu. Wassama'i wat tariq. Tariq tu apa? Batu yang diketuk tu. So kebiasaan ketuk batu untuk bagi tahu ada orang dekat luar kemah, ada tetamu kat luar kemah, diganti dengan Assalamualaikum, bagi salam. Itu. So, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Kan, so rumahlah tempat yang selamat dan selesa. So, dia tak perlu menjaga aurat dalam rumah. Dan orang kat luar rumah ni, bila dia nampak orang kat dalam, tak tutup aurat, dia yang berdosa kat luar. Kat dalam tak jadi hal. Sebab dia memang dalam tempat, dalam dia punya muhsan dia, dalam kubur dia. Gitu. So, kalau masuk tanpa kebenaran, itu adalah perkara yang salah dan buruk. Dan kemungkinan besar bila ternampak aurat akan menimbulkan rangsangan dan nafsu. Itulah mendekatkan dengan zina tu, taqrabuz zina. Sekali nampak, dia tak boleh nak untuk aku tak nampak apa-apa, tak. Itu betul susah nak dilupakan. Sekali dia nampak, dia tak akan boleh lupakan dan dia akan cari peluang untuk lihat lagi dan lagi. Benda ni yang kita jangan ambil mudah. Gitu. So, kalau kita tidak suka diganggu, maka kita jangan mula mengganggu orang. Kat rumah tempat yang selamat untuk kita buat apa saja yang kita suka. Nak beryoga, nak tunggang terbalik dalam rumah, silakan. Begitu juga kalau ada rukhsah jika masuk sebab emergency, Ustaz. Contoh nak guna toilet. Kena macam tu lah. Kena ikut. Bagi salam. Tak kisah kita emergency tak emergency. Ada kakak saya banyak kali dah berjalan emergency, singgah rumah orang nak pinjam toilet dia. Bagilah salam. Terus tuju ke dapur, minta maaf. Sangat emergency nak pinjam toilet. Boleh je. Yang penting bagi salam. Bagi salam. Sama juga kadang, rumah kita ni, isteri kita kan wakil rakyat. Kadang kawan-kawan dia datang, nak ber-me time dekat rumah. Maka sebagai suami perlu beri ruang pada mereka untuk senang lenang dalam rumah. Dan suami
Dia perlu pergilah tempat lain. Jangan tunggu kat situ kalau orang buat tak faham. Ini rumah aku. Suruh aku lah. Tak. Kawan-kawan datang. Bagilah diorang ruang. Bila lelaki tak ada, dia bolehlah buka berjimba-jimba. Ini ada suami kawan tu kat situ. Dia pun macam cover-cover. Kan terkahwinkan dengan abang kan susah. So, beri dia ruang. So, suami pergilah ke tempat lain. Itulah masa ni nak pergi mancing ke? Kan, hobi kami mahal ke? Biar isteri dan kawan-kawan dia lepak kat rumah, diorang boleh buka tudung, relax, tak perlu kita ada kat rumah tu. Best part, macam isteri saya, anak semua perempuan, dia nak ajak kawan-kawan dia datang, silakan. Abang pergi kedai, ngeteh. Itu jam lah nak mengeteh pun. Nanti kalau dah settle, bagi tahu abang balik. Kena dia lupa daratan, sampai ke malam aku kat kedai. Badan muka. Kan, dah tu rumah kita. Kalau kita tahu ada orang lain, maka kita kuranglah privacy. Itu. Dan lagi satu, rumah adalah tempat rahsia. Rumah ni tempat rahsia. Ada perkara yang kita tak nak orang lain tahu. Ada perkara yang kita tak nak orang lain tahu. Dia macam ni lah. Kadang dalam kelas macam ni, tuan-puan nampak saya punya perangai begini dan begini. Tapi bila tuan-puan datang rumah saya adalah saya yang sebenar. Saya adalah saya yang sebenar. Yang sebenar tu bentuk macam mana? Ya, mungkin saya jenis sangat suka bergurau, huha sana sini. Kan, saya ada kecenderungan politik yang ini. Cerita pula lepas. Dan tengah-tengah saya seronok bercerita. Well, ialah dengan kawan. Kawan datang rumah. Kita pula ikut sama datang rumah. Sedang saya seronok bercerita tentang pandangan saya terhadap ini. Tentang isu kalimah Allah. Tentang itu dan ini. Kena rakam. Itu salah. Orang yang merakam tu berdosa. Sebab rumah adalah tempat rahsia. Di rumahlah sepatutnya kita nak buat apa pun. Nak bercakap tentang apa pun. Nak discuss tentang apa pun. Dia sedang bawa apa yang ada kat dalam, dibuka aib tu dekat luar. So, sebelum nak buat apa-apa, kena minta kebenaran tuan rumah. Boleh rakam tak ni? Itu. Ya, orang sekarang semua nak buat konten. Kan yang kes apa tu? Siapa yang terpecahkan pasu dekat rumah Datuk Alif Syukri tu? Harganya 40,000. Buat konten. Buat konten. So, kalau lelaki melawat lelaki atau perempuan melawat rumah yang ada orang perempuan sahaja, jangan sangka kita boleh terus masuk. Tak. Ia bukan tentang aurat. Tetapi tentang ada banyak perkara lain yang kita tak patut lihat, rahsia ke apa ke. Begitu. Bagi salam. Minta kebenaran. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. So, tasta'nisu ni macam mana? Tasta'nisu macam mana? Okey. So, sebelum kita masuk rumah orang lain, pastikan yang ahli dalam rumah tu sedar tentang kedatangan kita. Beri salam sebelum masuk, jangan terus terjah. Sebab dulu zaman jahiliyah, mereka biasa masuk rumah tanpa warrant, tanpa diberitahu, tanpa diberi salam. Maka Islam ubah cara ini. Islam ajar adab yang baik. Tu yang orang barat, cerita hantu orang barat, dia masuk je rumah tu, rumah kosong, hanya dengan hello, anybody home? Begitu. Sebab dia orang tidak diajar begini. Bagaimana untuk masuk ke dalam rumah orang lain.
Dan kalau kita buka kelas, tentang, okey, dia bertajuk cara-cara nak masuk rumah orang. Rasa-rasa berapa orang yang daftar? Alah, ini kami tahu ni. Lepas tu tanya, apa maksud kalimah tasta'nisu dekat situ? Hatta tasta'nisu. Entah apa. Tasta'nisu, kata akar dia uns. Uns ni dicairkan nanti menjadi kalimah insan. Uns menjadi kalimah insan, maksudnya senang, tenang, suka dilihat, senang untuk dilihat. Insan. Tapi kalau insan tu dari kalimah anasa, dari kalimah nasia maksudnya lupa. So insan ada dua dimensi, satu senang dilihat, satu lagi lupa. Tapi ini tasta'nisu, dia berasal dari kalimah uns, suka, senang. So tasta'nisu bukan saja bermaksud minta kebenaran, bukan saja bagi tahu kedatangan, tetapi bermaksud tuan rumah senang dengan kehadiran kita, redha dengan kehadiran kita. Tuan rumah senang dengan kita. Habis kalau orang tak senang dengan kehadiran kita, perlu masuk ke? Itu yang abang tabligh tak masuk tu. Sebab bila dia pergi rumah orang, dia tahu ada orang kat dalam. Tapi orang tu tak jawab salam. Bagi salam 3 kali, orang tu tak jawab. Maksudnya, orang tu tak sudi nak terima kita sebagai tetamu. So, abang tabligh, orang-orang tabligh ni, dia sedang belajar menghadapi penolakan. Satu, mereka okey je. Orang tak nak layan, okey. Kami pergi rumah lain. Tak nak layan, okey je. Kami pergi rumah lain. Tak ada dia maki ke apa benda tuan rumah aku nampak lah. Aku duduk ke meja tu kan. Aku tak nampak. Tak. Sebab mereka memahami perkataan tasta'nisu. Tak dapat kebenaran, tak dapat keizinan. Tuan rumah mungkin ada hal, ada urusan, sakit perut ke. So, mereka akan cipta 70 alasan supaya tidak bersangka buruk dengan tuan rumah. Cuma malangnya, tabligh dia tak ada perempuan, semua lelaki. Dan lelaki pun tak ramai yang nak keluar berdakwah 3 hari, 40 hari, 3 bulan. Hati tak terdidik untuk itu. Ikut jemaah tabligh macam tu. Dia pergi petang-petang, pergi. Dah lebih masa. Tak perasan aku. Dah lah, berhentilah sampai tasta'nisu. Dah lebih masa pula. Takut teramik masa ustaz lah lagi. Kami ni kalau buat mendengar okey je, kami dengar. Aduh. Tak boleh. Kena tepat masa. Ya Ustaz. Soal Nabi Yusuf ajar macam tu, kena tepat masa. Nak tadi nak bagi tahu dah. Betul, tengok ustaz tengah rancak cakap bagi tahu kami ni tak tertulis. Aduh. InsyaAllah nanti kita sambung ke depan ustaz sampai dekat tasta'nisu ni ustaz. InsyaAllah. Okey. Sebab dah ambil masa ustaz kan, dah lebih 15 minit dah. Jadi alhamdulillah, terima kasih ustaz. Okey, soalan semua simpan minggu depan ya sebab dah lebih masa. Soalan minggu depan kita tanya ustaz. Terima kasih banyak ustaz. Jazakumullah khairan untuk semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawasaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz dah keluar ya? Selesai. Okey. Ustaz dah keluar dah. Sebab ni ada orang nak pergi ambil anak sekolah lah apa lah ni. Tapi takut rugi. Takut rugi tak sempat dengar balik. Dah kan? Dah lebih masa dah lagi pun. Perasan tadi time tu tengok Kita- lebih dah kan. Memang kalau Ustaz tu best je. Boleh sambung je sampai habis. Tapi itulah takkan masa Ustaz lah. Ustaz nak buat apa-apa kan lagi kan. Dulu Ustaz apa nak juga sampai pukul 12 kan? Kan? Interesting kan topik bincangan dia kan, Masya Allah kan. Okay, terima kasih. Yalah. Kita jumpa lagi besok pagi insyaAllah dengan sesi Ustaz Endam pula jika diizinkan Allah. Allah izinkan insyaAllah. So dengan itu saya akan sesi pagi dan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.